Assalamualaikum murid-murid, apa kabar? Ketemu lagi kita di dalam PDPR kali ini dengan tajuk Syirik Merosakkan Akidah, yaitu pendidikan Islam tahun 5. Apa dia syirik dan apa yang kita pelajari dalam topik ini? Sila tonton video ini sehingga habis. Okay? Baik murid-murid, topik kita pada kali ini seperti mana yang awal saya katakan, yaitu syirik merosakkan akidah, pendidikan Islam tahun 5. Apa kita pelajari? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, baik. Syirik. Syirik antara perbuatan-perbuatan syirik, yaitu memuja jin dan syaitan. Oke, contoh kedua yaitu mempercayai bomoh yang menggunakan sihir. Oke, kalau dia sakit, contohnya siapa sakit, dia jumpa bomoh. Mereka yakin bahawa bomoh itulah yang boleh menyembuhkan penyakit yang mereka alami. Okey, ataupun minta pertolongan apa-apa, contohnya nak rezeki dia luas ke, jumpa bomoh, minta pelaris ke untuk berniaga ke apa semua, itu adalah contoh perbuatan syirik. Okey, seterusnya iaitu berdoa kepada makhluk selain Allah, meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk lain, contohnya pokok, jumpa pokok besar, minta doa dengan pokok besar. Wahai pokok-pokok, nenek-nenek, tuan-tuan, apa yang ada di dalam ni, tolonglah saya, lindungilah saya. Meminta berdoa dengan ni. Kadang-kadang ada setengah masyarakat berdoa dengan kubur, meminta pertolongan di kubur dengan arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Seterusnya iaitu menyembah berhala. Apa dia berhala ni murid-murid? Berhala ni ialah patung. Patung yang dibina oleh manusia sendiri dan disembah. Peristiwa ini banyak berlaku sebelum Islam di kota Mekah. Berlaku pengislaman di kota Mekah, di mana masyarakat pada masa itu menyembah banyak berhala yang diperbuat oleh mereka sendiri. Baik murid-murid, di sini kita ada persoalan, mengapa syirik boleh merosakkan akidah? Pada pandangan kamu, mengapa syirik boleh merosakkan akidah? Okey, baik. Jika selama ini kita punya akidah mengatakan bahawa Allah adalah segala-galanya, bila mana kita melakukan syirik, atau siapa yang melakukan syirik, maka dia sudah tidak ada keyakinan bahawa Allah adalah pemberi segala-galanya. Sedangkan kita sewajarnya adalah memohon dan meminta pertolongan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya dengan makhluk ataupun benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan Allah ni ialah Tuhan yang Maha Berkuasa. Baiklah murid-murid, apa dia pengertian syirik? Tengok dia, pada pengertian syirik, syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan iktikad, iaitu satu kepercayaan kita, pegangan kita, perkataan dan juga perbuatan. Ini kena kita hati-hati ya, dengan perkataan pun rupanya kita boleh jadi syirik, dan dengan perbuatan pun kita boleh jadi syirik. Betapa bahayanya syirik ni kan? Apa dia dalil nakli mengenai perbuatan syirik ini? Okey. Dalam surah Al-Baqarah, iaitu surah kedua di dalam Al-Quran, ayat yang ke-22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Okey. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan lain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kamu semua mengetahui. Ini dia dalil nakli dia ya. Ayat ini jelas menerangkan bahawa larangan kepada makhluk Allah, iaitu mengadakan sembahan-sembahan selain daripada Allah.
Apa dia hukum melakukan perbuatan syirik? Hukum melakukan perbuatan syirik yaitu haram. Haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Oleh sebab itu, sama-samalah kita menjauhi dan mengelak daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, yaitu perbuatan syirik. Baik murid-murid sekalian, syirik ini terbahagi kepada 2 jenis, yaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Ada 2 jenis, yaitu jali dan khafi. Kita tengok apa dia syirik jali. Apa dia pengertian dia? Pengertian syirik jali ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala atau menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Syirik jali ini ialah syirik yang besar. Maksudnya kalau kita melakukan dia memang dosa dia memang dosa yang besar. Dan Allah menjanjikan azab yang sangat pedih untuk yang syirik jali ini. Antara contoh perbuatan syirik jali ialah menyembah berhala. Berhala ini adalah patung atau apa-apa benda yang diciptakan oleh manusia sendiri dan disembah. Dan seterusnya menyembah matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Contoh yang lain ialah meminta doa dan pertolongan daripada kubur. Kita tengok sini masyarakat yang meminta doa dan pertolongan dari kubur ini, mereka meminta doakan aku wahai Tok Guru, wahai yang para wali-wali punya kubur. Ada setengah kita boleh tengok, cari bahan mengenai ini secara online, kita boleh nampak mereka memuja dan menyembah kubur-kubur, terutama orang-orang yang terdahulu punya kubur. Baiklah murid-murid, apa kesan melakukan syirik jali ini, syirik yang besar ini? Pertama kesannya yang ialah akan membatalkan akidah. Akidah kita akan terbatal, yang mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Tapi dengan melakukan syirik ini, akidah kita akan terbatal. Sebab kita telah tidak yakin dengan kuasa Allah, tapi kita yakin pula dengan kuasa-kuasa makhluk selain daripada Allah. Sedangkan makhluk-makhluk semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan yang kedua iaitu berdosa besar. Bila berdosa besar, Allah telah menjanjikan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah dijanjikan azab yang pedih. Siapa yang melakukan syirik jali ini, memang Allah telah janjikan dia dengan azab yang sangat-sangat pedih. Kadangkala azab ini Allah akan bagi di dunia lagi. Kadangkala tidak dibagi. Tapi di dalam kubur, kita akan menunggu siksanya yang Allah telah janjikan. Baik. Macam mana kita mau menjauhi perbuatan syirik jali ini? Pertama sekali kita perlulah mendalami ilmu agama. Kita kena mendalami ni. Kita kena belajar dengan ustaz-ustazah atau siapa-siapa yang arif dengan ilmu. Seterusnya untuk menjauhi perbuatan syirik ini, kita juga hendaklah istiqomah beribadat dan berdoa kepada Allah. Kita kena sentiasa istiqomah ni berterusan beribadat dan kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan daripada Allah. Saat-saat kita berdoa, apa sahaja kesusahan yang kita alami atau kemudaratan yang kita alami, kita berdoa memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan memohon dengan makhluk ciptaan Allah yang lain ataupun berhala-berhala. Taati perintah Allah dan Rasul. Dengan mentaati perintah Allah dan Rasul ini dapat menjauhi kita dan menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan syirik. Apa dia perintah Allah dan Rasul? Baik, semuanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Baik murid-murid, tadi kita sudah mengetahui apa dia syirik jali. Sekarang kita mempelajari pula apa dia syirik khafi.
Syirik kofi merupakan syirik yang kecil. Kadang-kadang kita tidak sedar syirik kofi ini kita lakukan sebab dia terlalu kecil dan macam remeh sahaja. Syirik kofi bermaksud tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mutlak dalam niat ketika beribadat atau melakukan sesuatu perkara. Contohnya ialah riak. Melakukan sesuatu perbuatan yang kita lakukan dan kita merasa riak. Riak apa dia riak? Riak ini adalah bangga. Dia cakap contohnya lah. Tadi aku telah melakukan derma sebanyak 20,000. Lepas tu dia bangga dengan diri dia telah melakukan perbuatan itu. Ataupun yang lain cakap, wah, dia tengok aku cantik kan? Memuji diri, terlalu memuji diri. Itu adalah satu contoh antara perbuatan yang riak lah. Ada contoh lain lagi, contohnya, wah tengok anak aku pandai. Anak aku sudah masuk nih dengan ada satu perasaan bangga diri yang wujud di dalam diri kita. Itu adalah termasuk dalam perbuatan riak. Dan kita hati-hati ya. Pokoknya riak ini adalah satu contoh perbuatan syirik kofi. Cara seterusnya ialah melakukan ibadah kerana mahukan pujian daripada masyarakat. Contohnya banyak berlaku dalam masyarakat kita pada masa kini ya. Mereka melakukan, ada segelintir pihak yang melakukan derma, membantu orang-orang susah dengan mempublishkan, dengan mempamerkan apa yang mereka lakukan itu di media sosial. Dan kalau dulu di dalam surat kabar, benda-benda seperti ini adalah, perbuatan seperti ini adalah salah satu daripada syirik kofi. Ya, langkah baiknya kalau kita melakukan suatu kebaikan itu adalah untuk ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengharapkan pujian daripada di mata masyarakat, tapi harapkanlah pujian di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, apa kesan syirik kofi? Iaitu syirik yang ringan. Antara kesannya ialah menghapuskan pahala amalan. Bila mana kita ada pahala melakukan satu amalan kebajikan, maka pahala itu akan terhapus dengan sendirinya kerana keikhlasan kita tadi yang memberikan sumbangan itu tidak ada. Jadi pahala itu akan terhapus. Dan yang paling kita takuti ialah mendapat dosa dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi secara tidak langsung hidup kita menjadi tidak tenang. Bila membuat satu kebajikan, satu amalan kebaikan, bila manakah kita tidak dipuji oleh masyarakat, tidak dipuji di media sosial, ataupun di mana-mana tidak dipuji, jadi automatik hidup tidak selesa, tidak tenang. Seharusnya kita hindarilah perbuatan syirik kofi ini. Alangkah baiknya bila kita membuat satu kebaikan, kita hanya mengharapkan daripada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan adalah pahala dan syurga Allah Taala, bukannya pujian masyarakat semata-mata. Seterusnya, bagaimanakah cara kita boleh menjauhi syirik kofi ini? Pertama sekali, kita perlulah melatih diri supaya ikhlas. Apa yang kita buat, satu perbuatan yang kita buat adalah ikhlas. Kita mengharapkan ikhlas ni adalah satu perbuatan yang dengan rela, tanpa mengharapkan pujian dan tanpa dipaksa. Contohnya, kamu menolong ibu bapa di rumah. Contohnya lah, Awadi tolong ibu kemas rumah. Nanti ibu akan gajikan kamu RM5. Jangan pula kita mengharapkan RM5 yang ibu bagi, tapi kita harapkanlah tak apa ma bilang. Saya ikhlas untuk membantu mama
Oke, baik. Seterusnya ialah menyembunyikan amalan kebajikan. Cukuplah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala tahu amalan kebajikan yang kita lakukan. Kita mengharapkan pahala dari Allah untuk bekalan kita ke surga, bukannya mengharapkan pujian di mata masyarakat. Oke, yang terakhir sekali yaitu menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Kita melakukan amalan itu, anggaplah itu adalah amalan yang kecil, bukan amalan yang sebesar-besarnya. Biarlah kita hebat di mata Allah, bukan hebat di mata manusia. Hindari perasaan hebat ini yang ada dalam diri kita karena dia membawa kita kepada perbuatan riya. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan kamu dapat mengetahui apa dia syirik, yang boleh merosakkan akidah, makna syirik, jenis-jenis syirik, dan contoh-contoh perbuatan syirik, serta cara-cara untuk mengelakkan daripada melakukan perbuatan syirik. Oke, sehingga jumpa pada pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.